Ada yang berhormat, duduk dalam hormat. Saya akan keluar sekejap lagi oleh karena sisi pertanyaan-pertanyaan ini berakhir pada 11.30. Tetapi ada perkara yang perlu saya selesaikan sebelum saya keluar. Karena sebelum ini usul kerjaan mengenai dengan hal Padang Serai perlu diselesaikan. Jadi saya tidak akan duduk di sini untuk mengurusi. Jadi sekarang ini saya cuma akan menyelesaikan hal saya dengan Padang Serai. Begini yang berhormat. Padang Serai masuk tadi, saya kata keluar dulu yang berhormat. Alasan saya atas sebab seperti berikut. Karena peraturan masyarakat kita ini semuanya tertaluk kepada tafsiran yang dipertua. Kalau tafsiran yang dipertua itu salah, maka peraturan masyarakat kita juga membenarkan untuk dikaji, tetapi dengan usul. Apabila dikaji dengan bawa usul, itu merupakan kritik kepada yang dipertua. Bukan bermakna yang dipertua tidak boleh dikritik, tapi ada cara. Tapi kalau kritik yang dipertua di luar, itu bermakna menghina majelis, kena menghina yang dipertua. Ingat ini. Tadi saya tidak benarkan beliau untuk masuk dulu karena ada pertikaian tafsiran. Menurut beliau, tafsiran ialah kalau tidak dinyatakan oleh yang dipertua secara jelas, apabila mengatakan bahwa yang berhormat keluar, bermakna secara otomatis 2 hari. Pertikaian sini ialah pendapat saya 2 hari itu apa sebenarnya? Kena hari persidangan ialah daripada jam 10 sampai 5.30. Ada rehat di tengah hari. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia disuruh keluar pada jam 5, ada lagi setengah jam. Jadi adakah 2 hari itu bermulai pada bila? Karena kuasa yang dipertua dalam peraturan masyarakat 99 dari masa ke semasa, kalau tidak ada jelas definisi itu, yang dipertua sendiri boleh mengatakan ini definisi dia. Kalau juga dalam berhormat tidak setuju, dan boleh juga diapil. Jadi bagi saya 2 hari ini ialah apabila yang berhormat itu saya arah keluar pada lebih kurang 11.30, maka dia boleh masuk definisi saya selepas nanti 11.30 pada hari ini. Itu sebab saya kata jangan dulu masuk yang berhormat. Tetapi dia masih mengatakan bahwa saya boleh masuk karena ini hal yang kedua. Jadi ini cuma tafsiran yang dipertua punya tafsiran. Tak payahlah bawa saya gaduh yang berhormat. Selepas itu hentam saya. Ada cara kita buat. Sila. Sebenarnya perkara ini sangat jelas. Kalau tidak jelas, barulah kita pakai peraturan 99. Tapi perkara ini sangat jelas bahawa 44/2 mengenai perkara ini. Jika pengerusi tidak menentukan tempoh alih diminta keluar, tempoh tersebut hendaklah disifatkan sebagai selama 2 hari termasuk hari kejadian berkenaan, sama ada pukul 10, pukul 4, pukul 5, itu tak kira, tetapi hari kejadian itu berarti hari ini yang berhormat pada Padang Serai tidak lagi digantung. Ini sangat jelas, dan saya rasa dalam perkara ini khasnya oleh kerana ada usul di hadapan kita bahawa prinsip penting ialah bahawa speaker bukan sahaja harus fair, tetapi seem to be fair. Dan dalam perkara ini speaker tidak fair dan seem to be unfair. Dan saya rasa itu betul-betul dibetulkan. Dan kita semua manusia, kita boleh buat kesilapan. Saya harap bahawa dalam perkara ini yang berhormat Tuan Ketua boleh mengakui itu satu kesilapan. Tak perlulah kita merujuk usul untuk mau kaji semula. Tan Sri, terima kasih Tan Sri. Dalam perkara ini, ya khasnya. Saya rasa jelas. Kalau isu-isu telah dibangkitkan oleh Gelang Patah, tak apalah, sudah jelas. Tak apalah. Sedikit tambahan Tan Sri. Saya nak terima kasih kepada Tan Sri sebab tak apalah menggunakan alasan 11.30, tapi maknanya itu satu yang baiklah, maknanya nak menutup kesilapan pentafsiran terhadap peruntukan peraturan mesyuarat. Sila. Lepas Gombak tidak ada lagi, Sepang tak ada lagi. Saya cuma dengar sama Gombak, lepas saya respons. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Saya menyokong kenyataan yang dibuat oleh Gelang Patah sebentar tadi. Cuma yang nak saya tegaskan ialah peraturan mesyuarat 44/2 ini
tidak perlu sebarang pentafsiran. Sebab nyata di situ peraturan itu membenarkan ahli yang berkenaan untuk masuk semula ke dalam Dewan setelah 2 hari termasuk hari kejadian. Jadi saya setuju ada peruntukan lain yang membenarkan yang dipertua untuk memberi tafsiran, tetapi ini terlalu jelas, crystal clear. Tidak perlu lagi sebarang tafsiran di mana Yang Berhormat Padang Serai wajib dibenarkan masuk mulai jam 10 pagi tadi kerana 2 hari persidangan telah berlalu. Walaupun sekarang Tan Sri telah membenarkan Padang Serai masuk jam 11.30 pagi ini, tetapi saya tidak mahu ruling Tan Sri tadi menjadi presiden untuk kes-kes yang akan datang. Maknanya akan datang kita kena lihat pukul berapa dia dihalau keluar. Pukul 3.23 minit, 40 saat dan berapa saya tak tahu lagi lah ya. Jadi saya ingat tidak perlu itu dijadikan presiden untuk kes-kes yang akan datang. Kita gunakan 44(2) ini secara nyata dan terang, di mana sekiranya pengerusi tidak menentukan tempoh ahli diminta keluar, tempoh tersebut hendaklah disifatkan sebagai selama 2 hari termasuk hari kejadian berkenaan. Oleh kerana hari kejadian berlaku pada hari Isnin dan semalam Padang Serai menghormati keputusan tidak hadir dalam Dewan, maka Padang Serai ada hak di bawah peraturan mesyuarat untuk menyertai persidangan Dewan mulai jam 10 pagi tadi. Dan sebenarnya beliau telah dinafikan haknya selama 1 jam setengah daripada 10 pagi sampai 11.30 pagi. Masih Gombak. Jadi siapa yang bertanggungjawab yang menafikan hak Padang Serai menyertai persidangan? Masih Gombak. Dan beliau juga harus dihukum dalam perkara ini. Terima kasih. Masih Gombak. Ahli yang berhormat, itu sebab apabila saya dengar hujah daripada Gelang Patah dan Gombak, saya senyum. Saya senyum yang berhormat, bukan apa-apa. Karena dalam soal ini yang mentafsir peraturan mesyuarat ialah speaker atau timbulan speaker. Selama ini pun saya tidak mengatakan bahwa segala tafsiran saya itu betul atau tidak. Cumanya yang berhormat, untuk memperbetulkan kesilapan speaker bukan dikritik di luar. Mesti ada peraturan mesyuarat tertentu, yaitu mesti usul. Ini mesin saya yang berhormat. Tafsiran saya melalui juga peraturan-peraturan mesyuarat. Apa yang disebut oleh pada Gelang Patah itu tafsiran Gelang Patah, dia kata crystal clear. Apa yang disebut oleh Gombak itu adalah tafsiran Gombak yang dia kata crystal clear. Tafsiran saya, walaupun ahli yang berhormat mengatakan bahwa silap, itu tafsiran saya. Jadi kalau tidak puas hati dengan tafsiran saya, boleh buat usul. Bermakna saya open to criticism through the usul. Itu message saya, ahli yang berhormat. Karena melalui pertama nanti ahli yang berhormat, ahli yang berhormat, itu adalah keputusan saya. Jadi bermakna saya sekarang ini apabila saya suruh dia keluar, karena itu interpretasi saya dengan peraturan mesyuarat, maka ahli yang berhormat boleh masuk selepas saya keluar. Karena pada ketika waktu saya kalau keluar ada lebih kurang jam 11 lebih. Itu tafsiran saya, ahli yang berhormat. Mungkin saya salah, itu tafsiran saya. Kalau ahli yang berhormat tidak setuju dengan itu, buat usul seperti dalam peraturan mesyuarat. Penjelasan sisi pertanyaan kerana keputusan dibuat tadi berakhir. Penjelasan speaker kena itu bermaksud kita tidak boleh kritik Tan Sri Speaker. Yang saya nak tahu tafsiran speaker pun kita kena faham. So satu soalan kita minta penjelasan yang dibuat tadi berkaitan dengan tafsiran. Kalau tak ada, kita minta penjelasan Tuan Speaker, tafsiran adakah itu speaker. bermaksud kita tidak boleh kritik melainkan dengan masukkan usul? Itu yang saya nak jelaskan. Kena faham. Kalau tak Kita faham, kena tahu, kalau tak faham nanti kerana kita buat kalau salah tidak, lagi. there will be a problem. Adakah ianya bermaksud kalau tidak ada usul kita tak boleh kritik langsung?
Tan Sri Speaker perlu jawab lah. Tan Sri Speaker, itulah masalah dia. Tan Sri Speaker Itu masalah dia. Tan Sri Speaker. Tak nak jawab. Why sejak Kalau tahu tafsiran salah, Why Apa sejak ini? semalam boleh semua aku lari? tafsiran salah. Itulah tak boleh ambil kritikan. Sejak semalam semua lari. Tak berani nak ambil kritikan. Malam-malam pun lari. Dah selesai dah Muhammad ya. Datuk Speaker, Aturan urusan Datuk Speaker, mesyuarat dan Datuk Speaker, usul-usul boleh kita yang minta berhormat penjelasan, Datuk Menteri di Speaker? Jabatan Perdana Menteri Datuk Speaker, akan mencadangkan boleh usul kita di minta bawah Peraturan penjelasan, Datuk Mesyuarat Speaker? 27. Datuk Ya, silakan, Speaker, Muhammad Menteri. Datuk Speaker, boleh minta penjelasan? Terima kasih. Sikit je Diam. penjelasan. Saya minta yang diam Muhammad. Yang lain diam. Penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. oleh Tan Sri Speaker Puan tadi. Yang di-Pertua, saya dengan adakah ini ianya mengemukakan bermakna- usul di Bentar, bawah Yang nanti Aturan selesai, Yang Mesyuarat Speaker. Sekarang kita 27, selesai, Yang Adakah ianya bermakna iaitu selepas bahawa nanti kita pada tidak boleh Selasa berbakar 12 dan November berbincang? 2013 Semua kita Yang kena Menteri. buat Yang betul saja. Berhormat Surendran Ahli Parlimen Kawasan Padang Macam Serai mana boleh bawa telah kita? mengeluarkan suatu kenyataan Yang semasa Menteri, Yang sidang Menteri. media di lobi Parlimen. Peraturan mesyuarat. Ya Muhammad, jangan Apa bercakap semua menteri sekali jalan undang-undang tak seorang-seorang. tahu peraturan mesyuarat? Ya Muhammad, seorang-seorang Muhammad. Apa? Si, kamu ini. Menteri jalan undang-undang tak tahu peraturan. Seorang-seorang. Peraturan, Duduklah diam ada. peraturan mesyuarat. Ya, peraturan mesyuarat. Ya Muhammad. Apa yang Muhammad? Apa yang Muhammad? Peraturan mesyuarat dah Datuk Speaker. Duduk, sepang duduk Yang Muhammad. Saya nak dapatkan penjelasan daripada Datuk Speaker. Adakah kita dah nak buat satu presiden di mana kalau ada apa-apa isu yang kita tak setuju dengan speaker, yang kita nak buat teguran, tak boleh dalam Dewan, kena buat usul saja? Adakah itu cara dia? Maknanya adakah ini Baik. cara yang nak diamalkan di parlimen di sini, di mana kalau kita nak tegur speaker ataupun kita nak buat cadangan, kita nak buat komen tentang sesuatu kaedah yang sedang diamalkan, tak boleh cakap, kena buat Muhammad. usul. Muhammad. Is that the Siap duduklah. one and only Dia cukup way? Yang Muhammad. Salam, yang undang-undang ini kita gubal, bukan siapa-siapa yang gubal. Kalau ini Yang tak tangan. dihormati, Kita ikut tangan undang-undang. tangan. Yang tak hormat Duduk tak tangan. Kenapa tak nak ikut? Yang lain duduk. Tangan tak hormat. itulah masalah sendiri. Yang Muhammad. Tuan Speaker, point of order tu. This is Ya, very he's on important. point of order. He's on point of order. Ya. Yang lain duduk Yang Muhammad. Yang lain duduk, yang lain duduk. Shah Alam dalam Ya. point of order. Yang lain Ya, duduk. ya. Ya. Yang lain duduk. Dia masuk point of order. Dah point of order Yang Muhammad. Ya. Baik, Saya Yang Muhammad. ya. Saya rasa jelas So, tadi. adakah- Dah jelas tadi bahawa speaker yang di-Pertua katakan mana-mana keputusan yang dibuat oleh yang di-Pertua yang tidak yang difikirkan salah, yang difikirkan melanggar peraturan mesyuarat, mengikut peraturan mesyuarat itu hanya boleh dirujuk melalui satu usul. Very clear. Yes. Tapi kenapa kita tak boleh bahas? Why can't he Apa yang explain dibahas? to us? Why Nak can't bahas he apa, explain Yang to Muhammad? us? Why can't he explain to Muhammad. us? Kenapa tak boleh dijelaskan? Tak boleh, kenapa tak Siapa, boleh Yang Muhammad? debate? I mean, kalau kita ada benda yang kita tak setuju, debate dulu. Memang Lepas dah pun. debate, lepas dah debate, Peraturan barulah mesyuarat, kita tak apalah, Yang Muhammad. revert Peraturan to mesyuarat usul. kata yang tak Usul setuju. tu is the last tindakan. Cukuplah. Cukuplah. Bila Yang Muhammad. Point of order. dah habis bahas, you have Dah cukup, debated Muhammad. it and you have discussed it, then boleh buat usul. That is very clear dalam standing Point of order order. kita. You don't like the speaker punya keputusan, Tak. buat usul. Buat usul. Point of order, Datuk. No. There are so many the peraturan. speaker can There are so decide many decision. peraturan. I'll take Puchong, the rest is done please. Dua perkara. Terima kasih Datuk Speaker. Pertama sekali Tuan Speaker, dalam peraturan yang sedia ada, memang dinyatakan bahawa kalau kita tidak bersetuju dengan keputusan interpretation oleh Speaker, kita boleh bawa usul. Tapi tidak disebut di situ bahawa kita hanya boleh bawa usul. Ini menunjukkan, ini membawa kita kepada persoalan. If I can finish. Yeah, please. Yang lain duduk, yang lain tolong dengar ya, Mak. Why you Kita boleh shouting? berbincang secara bagus ya. Menteri ini, timbalan menteri shouting. What's all this? Continue Kalau orang please. cakap bangun.
Yang Muhammad, teruskan Yang Muhammad. Terima kasih. Tak boleh pakai. Alright. That is one. Itu satu. Ya, Continue please. Siapa itu? Yang Muhammad. Apa ni? Tuan Speaker, siapa yang jerit-jerit ni? Mengapa dia jerit-jerit ni? Saya berdiri kerana dijemput. Tak ada ruling kat sana. Mengapa tak ada ruling kat sana? Teruskan. Kapar duduklah kapar. Pengecut semua. Apa ini? Kalau berani, bangun. Yang Muhammad. Terima kasih. Tuan Speaker, so itu persoalan yang pertama. Okay. Kalau kita ada interpretasi, if there is an interpretation di mana keputusan Speaker hanya boleh dikritik melalui usul, saya rasa kita tidak boleh berfungsi sebagai satu parlimen yang berdemokratik. Kedua dia, Datuk Speaker, kalau boleh, saya nak tahu di bawah peraturan mana usul ini dibawa. Oleh kerana usul ini memang jelas menyatakan bahawa ianya melibatkan perkara yang berlaku di luar dewan. Usul mana yang? Usul yang akan kita bincangkan. Okay. So I think, as a point of order, kerana ianya melibatkan isu yang berlaku di luar dewan. Kalau di luar dewan, Tuan Speaker, kita mesti menilaikan fakta dulu. Fakta perlu diperolehi sebelum satu keputusan boleh dibuat. Dan untuk perkara itu kita ada prosedur di mana seseorang itu harus dirujuk kepada jawatan kuasa. Baik. So jadi saya nak tahu bagaimana kita ada satu keadaan di mana tidak ada satu penilaian fakta, no finding of fact, kita tidak tahu sebenarnya apa fakta yang berlaku, tetapi satu keputusan telah pun dibuat bahawa dia akan digantung. Baik. Dan isu yang di hadapan kita sekarang hanya cukup Yang Muhammad. Untuk soalan hukuman, iaitu point of order tidak payah berhujah Yang Muhammad. Point of order di bawah 88A untuk baik, cukup untuk perhatian. Saya minta yang lain semua dengar, dengar dulu. Ya cukup Yang Muhammad. Saya minta mereka dengar keputusan saya nanti Yang Muhammad. Ya. Okey, yang lain tidak perlu bangun. Cukuplah Yang Muhammad. Satu orang bawa usul, cukuplah. Dia tidak perlu pencadang usul, penyokong usul, tak perlu. Saya bukan nak bawa sokongan. Saya akan address usul. Saya akan jawab usul yang dibawa oleh Pucung terlebih dulu. Saya minta yang lain semua dengar. Okey, dua perkara yang dikemukakan oleh Yang Muhammad Pucung. Satu, sama ada speaker tidak boleh ditegur, tidak boleh dibawa berbahas, tidak boleh membuat pandangan oleh ahli-ahli kecuali melalui satu usul. Saya mendengar dalam anti chamber tadi Yang Muhammad Tan Sri telah pun memberi peluang kepada Yang Muhammad Galang Patah, Yang Muhammad Lembak untuk menyuarakan sesuatu sebelum dibuat keputusan. Dan keputusan Tan Sri saya dengar tadi, jika keputusan itu tidak disenangi, boleh buat secara usul. Maknanya dua ahli parlimen telah pun diberi peluang oleh Tan Sri untuk berbahas. Maka itu usul point of order yang dikemukakan oleh Yang Muhammad Pucung mengatakan Tan Sri tidak memberi peluang, ahli-ahli tidak mendapat peluang untuk membahas dan mengkritik keputusan Tan Sri adalah tidak tepat. Tidak tepat Yang Muhammad. No. Apa yang saya sebut tadi, minta maaf Datuk Speaker, apa yang saya sebut tadi adalah ruling yang dibuat. Peraturan mesyuarat memang benar menyatakan kalau kita nak pertikaikan keputusan Speaker, kita boleh bawa usul. Tapi perkataan di situ bukan kita hanya boleh pertikaikan melalui saya mendengar usul. tadi Yang Muhammad Galang Patah telah mengukuhkan pandangan beliau. Ya. Yang Muhammad Gombak pun telah mengukuhkan pandangan. Dan di luar misalnya, diberi ruang di luar daripada Dewan, bukankah kita boleh kritik? Saya yang itu lain. Okey, so, isu yang kedua yang dibawa oleh Yang Muhammad, kenapa dibawa usul ini dibawa perkara berapa? 27. 88A. Tak, 27. Perkara sekarang apa 27? Usul dibawa di perkara 27. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Okey, tak disebutkan. Tak ada 27 Yang Muhammad. Okey. Peraturan mesyuarat. Duduk dulu Yang Muhammad. Perkara 27 dibawa usul dibawa perkara 27. Okey. Kenapa tidak dibawa perkara 80? Tak ada dalam usul. Kita perlukan masa. Tidak ada dalam usul yang dibentangkan kepada ahli. Tuan Speaker, bagaimana usul dibawa? Tak ada peraturan mesyuarat. Sebentar Yang Muhammad. Tak payah spekulasi. Yang Muhammad, saya tengah menjelaskan point of order yang dibuat oleh Pucung. Sebentar. Let me finish. If you respect the standing order, let me finish. Okey, kenapa usul ini dibawa secara begini, dalam bentuk begini? Okey, dalam peraturan mesyuarat usul boleh dibawa boleh dibawa melalui beberapa peruntukan. Peruntukan mesyuarat peraturan mesyuarat 80.
boleh digunakan apabila seorang ahli yang berhormat itu dirujuk kepada jawatan kuasa dan hak dan kebebasan. Boleh. Ya. Hak dan kebebasan. Tunggu, duduklah yang muat. Sorry. When I speak, you have to sit down. Okay, because kita semua di respect standing order. Ini semua angkat standing order. Okay. Okay, peraturan 80 boleh dirujuk kepada hak dan kebebasan. Rujukan yang dibuat melalui peraturan 80 ini dirujuk kepada jawatan hak kebebasan dibuat apabila terdapat isu atau fakta yang menjadi pertikaian yang memerlukan siasatan. Okey. Itu. Lepas tu 80A boleh dibuat melalui 80A. 80A mengambil tindakan kepada orang luar yang melibatkan orang luar. Kita pernah lakukan ini apabila ada sekumpulan yang menghalang ahli parlimen Bukit Geroboh satu ketika. 80A. Lepas tu kerajaan boleh buat. Kerajaan boleh buat. Sebentar yang let me explain. Kerajaan boleh buat di bawah peraturan 27. Tindakan menggunakan usul program 27 dibuat kerana Dewan mendapati bahawa tindakan menghina seorang yang dipertua itu mengendalikan urusan Dewan adalah satu perbuatan yang sangat serius. Okey. Peraturan 27. Dia kata apa? 27. 3. Kecuali sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan masyarakat 43 dalam peringkat 5 dalam peraturan masyarakat 86 26.1. Apabila apa-apa usul hendaklah dikeluarkan, pemberitahu tidak kurang 14 hari. Betul, dia kata 14 hari terdahulu. Tetapi jika usul itu dengan nama menteri, maka memadailah dengan dikeluarkan pemberitahu 7 hari sahaja. 7 hari saja. 7 hari sahaja terlebih dahulu. Ayat seterusnya. Dan pula jika yang dipertua puas hati setelah diterangkan kepadanya oleh seseorang menteri, yaitu bagi faedah orang ramai, sesuatu usul itu mustahak dibahaskan dengan seberapa segera, maka membandailah dikeluarkan pemberitahu 1 hari. Inilah yang dilakukan oleh kerajaan. Usul ini adalah usul kerajaan yang datang membawa usul ini berjumpa dengan menteri dan yang dipertua berpuas hati bahawa usul ini adalah usul yang akan memberi faedah kepada orang ramai. Sebab itu usul ini dibenarkan untuk dibahas. Apa faedah orang ramai dalam kes ini? Kalau mengikut one by one, seorang satu-satu seorang. Dengarlah dulu batu kita bahas, tahu faedahnya. Ya, yang mau pucang. Saya bahas baru yang lain duduk. Apa faedahnya kepada orang ramai. Kalau yang tak mau dengar tu betul lah, dengar baliklah. Ya, terima kasih. Ratu Speaker, kalau ianya melibatkan satu perkara di mana fakta-fakta perlu pertamanya dinilaikan, diberi keputusan, where we have to ascertain the facts, bila perkara berlaku di luar Dewan. Kalau berlaku sedemikian, apa yang harus dibuat adalah ianya harus dirujuk kepada satu jawatan kuasa supaya fakta-fakta dapat pertamanya kita tahu. Then the facts are tabled in Parliament. Bukan macam ini, di mana kita memang tidak tahu apa berlaku, tapi usul dibawa ke Dewan ini dan kita seharusnya menerima saja. Ini adalah satu, kalau kita lihat kenapa ada wujudnya jawatan kuasa. Why do we have the Committee of Privileges? Kalau kita akan bertindak sebegini. Itu satu. Nombor 2, kalau ikut tafsiran Tan Sri Speaker tadi, kalau 1 hari itu maksud dia 1 hari betul-betul. Ini it was tabled yesterday afternoon. Sekarang memang belum 1 hari lagi. Tak apa. Yang Muhammad, cukup. This is a nonsensical interpretation given by the Speaker. Isu itu telah pun saya jawab, Yang Muhammad. Ya. Soal Padang Serai pun dah masuk sini. Tak apalah, Padang Serai pun dah masuk. Dia Presiden kita nak tahu soal kenapa usul dibawa sekarang. Saya dah katakan bahawa 27 Speaker berpuas hati. Usul kerajaan yang cuma memerlukan 1 hari notis, that's fulfill peraturan mesyuarat. Speaker cannot decide kerana ini adalah isu yang melibatkan beliau. How can the Speaker make a decision on something that affects him? That's why I chair here now. No, untuk usul. That's why I preside. Untuk usul. Ya, sebab itu kita preside. Apabila saya preside, apabila saya duduk sini, berarti saya memutuskan. Saya memutuskan isu ini. Keluarkan notis ini yang membenarkan 1 hari notis bawah 27. Cukuplah, Muhammad. Peraturan mesyuarat. Itu masalah dia. Datuk Speaker jangan layanlah terus. Ya, Gombak. Terus ke usul. Gombak. Saya minta Gombak, lepas tu saya minta menteri membawa usul. Saya ada peraturan mesyuarat. Datuk Speaker, dia Gombak peraturan mesyuarat. Ya, Gombak. Mesyuarat. Tak apalah, boleh wakil.
Tak boleh. Barisan Nasional pun tengok tak bangun. Boleh dibawa Ada wakil. Datuk Yang Ketua, Speaker, saya nak minta penjelasan definasi satu hari. Ya. Tak apa, yang tu tak ada bangkit. Saya tak nak ulang Muhammad. Yang itu tak berbangkit. Tak berbangkit. Jika yang Muhammad tidak setuju dengan keputusan Tan Sri tadi, betul. Saya cuma kita kena konsisten. Takkan tadi satu keputusan sekarang keputusan definisi yang Muhammad apa? Dan yang itu dah selesai. Yang itu dah selesai. Jangan bawa isu itu dalam perbahasan. Dah selesai. Tuan Speaker, belum selesai. Macam mana? Yes, even you can speak. Yes, even dalam saya to speak. Based on the definition given by the Tak apalah, itu perkara berbeza. Perkara yang lain. Satu hari tak cukup. Datuk Yang Sebab Ketua, bagi petang. belum selesai sebab sekarang ada dua definisi dalam tempoh setengah jam. Ya. Peraturan mana kita nak pakai? Tadi Itulah kata masalah dia. definisi waktu itu kena tengok pukul 11.30 digantung, 11.30 boleh masuk. Akhirnya definisi yang dipertua dengar juga lah yang pakai. Kalau semua Dengar kita buat dulu. definisi, susahlah. Mana peraturan nak pakai? Satu dah. Peraturan Tak mana payah, nak pakai? cukup banyak. Speaker Macam mana isu Kalau itu Datuk Yang Datuk kata definition. satu hari dah cukup. Mana cukup? Notisnya pukul 6 petang semalam. Saya jelaskan ya Muhammad, saya Tangguhlah jelaskan. dulu. Duduk. Ya Muhammad, Mana jangan definisi nak bawa pakai? isu ini Ada dua sekarang peraturan untuk sekarang. mengganggu usul. Tak boleh lagi. Tak, bukan untuk Tak mengganggu boleh. usul. Kita speaker. Isu ini isu Definisi. berbeza. Keputusan speaker. Ini keputusan speaker. Usul, kalau usul itu dengar, kalau usul tidak memenuhi peraturan mesyuarat, macam mana boleh bawa Mana usul? tak memenuhi? Itu. Kenapa tak memenuhi peraturan mesyuarat? Speaker Ketua kena comply dulu dengan peraturan mesyuarat. Kalau Ya, definasi waktu itu kena pukul berapa, jam berapa, saat berapa, Betul. ikutlah. Itu Kenapa tak tadi ikut. tak ikut waktu? Itu isu Sekarang lain. ikut waktu. Itu isu lain ya Muhammad. Duduklah. Ya Muhammad. Duduklah ya Muhammad. Peraturan mesyuarat, ikutlah peraturan Ya Muhammad. Ikutlah peraturan Ya mesyuarat. Muhammad. Betul. Peraturan mesyuarat. Kalau dia mau keluar, Ya Muhammad. Soalannya kita nak jawapan saja. lagi aman kita kalau dia Kalau keluar. kita jawapan pun tak boleh. Inilah parlimen dari sana semua. Tak, sekarang ini yang Muhammad, kalian yang Muhammad. Saya minta duduk. Dah inilah Kalian yang Muhammad, tolong duduk yang Muhammad. Tolong duduk. Tolong duduk. Gangguan. Yang Muhammad. Jangan bawa usul 11.30 itu dah selesai. Itu tak masuk pun. Sekarang ini usul daripada menteri. Kita kena konsisten. Jangan ganggu. Keputusan satu. Duduklah. Baik. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni yang Muhammad? Tak, kenapa macam ni? Dia started. Yang Muhammad. I thought you want to follow the standing order. I thought you want to follow yang Muhammad. Ya, itu peraturan. Jangan buat macam ni. Bila Buat macam ni kita peraturan. Macam mana? Duduk. Kita minta untuk keputusan. Atau speaker must be consistent. I'm consistent. This is peraturan masyarakat. Satu setengah hari. This is not peraturan masyarakat. You're making Stop. Cukuplah, berhenti duduklah. Kucing. Mana kucing? Duduklah. Tak. Saya tidak ingin melihat. Cuma ya Muhammad. Saya melihat tindakan begini cuma melengah-lengahkan usul. Wow. Pasal this is out of order. Tindakan begini bangun beramai-ramai tidak menghinakan speaker, out of order. Yang dipertua yang tahu. Saya nak adres undang-undang ini. yang dipertua yang Speaker. jangan lengahkan usul menteri. dia orang mengusul. Baik, yang lain duduk. Yang lain duduk. Datuk Speaker. Gombak, tak hormat gombak kah? Usut. Duduk. Okey. Tak Kita beri hormat ketua kah? Duduk, Hormat beri ketua yang penjelasan. hormat kah? Duduklah. Okey. Datuk Yang Dipertua. Jangan lengahkan. Datuk Jika Yang Dipertua. perbuatan begini yang hormat, saya anggap ini sebagai melengahkan dewan ini.
Bukan. Ya, tak boleh. Speaker. Ya, boleh baca. Baik. I will answer him, tetapi tidak boleh bangun serentak semua. Yang bangun. If you are kalau mereka salah, mereka salah di sini tidak membuat kebenaran. Bila kita buat Goodness. mereka langsung. Macam mana ini? Duduk sama-sama salah. Barisan Nasional. Ya. Bangun dua orang dulu, bukan sini. This is what happens here. Clown show. Ini pun jelas. Gomba, Yang di Please. bawah ini pun jelas. kena tangan. Yang itu berdiri yang mahal. Speaker kena pandang. Duduk. Hey, kita batangan. Baik, Gomba. Boleh tak kita bincang secara hormat, secara baik? Boleh, no problem. Boleh bincang tak? Okey, saya bagi Gomba lagi sekali. Baik-baik Gomba. Yang lain diam. Yang lain diam. Yang lain diam. Itu keputusan kena ke situ juga. Tak payah bangun, tak payah bising. Keputusan kena ke situ juga. Macam mana boleh Yang lain diam, yang hormat. Duduk, bukan your floor. Bukan your floor. Tidak batas. Bom. Kena batangan duduk, kena batangan. Baik, saya minta yang lain diam, yang hormat. Saya minta yang hormat diam, kita berbahas secara baik dan teratur. Lepas Gomba saya minta tu Ketua. Saya cuma dengar Gomba, lepas tu saya akan buat minta. Mana boleh, saya ada patron masyarakat juga. Yang hormat. Saya ada patron masyarakat. Okey, Gomba. Saya berhak untuk Gomba. patron masyarakat. Yang lain dengar, yang hormat, yang lain dengar. Kita dengar Gomba. Baik, Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Pertua. Ya. Yang lain diam. Baik. Datuk Yang Pertua, kita boleh bincang secara sopan dan teratur. Kalau UMNO dan Barisan Nasional hormat Dewan Yang Mulia begitu. Direct to the point of order. Direct. Baik. Ya. Tengok. Tak apalah. Ya. Direct kepada peraturan mesyuarat. Baik. Dalam bahasa Inggeris, point of order. Point of order. Ya, direct. Ya. Atau peraturan mesyuarat. Ya. Baik. Pertama. Yang UMNO tu tak payah cakap dulu sekarang. Baik. Diam. Baik. Datuk Yang Dipertua. Ya. Yang pertama, usul ini dibawa di bawah peraturan Ya. mesyuarat yang mana? Itu yang pertama. Nanti dulu, jangan jawab. Bagi saya habis dulu. Baik. Saya dengar, saya menulis. Okey. Walaupun saya dah jawab tadi, saya tulis. Okey, Ya. terima kasih. Kalau kami yang mengumpulkan usul tanpa merujuk kepada peraturan mesyuarat yang mana, dah lama dah kena buang dah. Persoalannya sekarang, bagaimana speaker boleh terima usul ini dan diedarkan pada semua ahli tanpa merujuk kepada peraturan mesyuarat yang mana? Ini Yang tidak lain sah. diam. Tak payah sokong-sokong, yang lain diam. Ini adalah usul haram yang diedarkan oleh sekretariat secara haram. Tidak boleh diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi sesuatu usul yang boleh diterima dalam Dewan setelah memenuhi syarat-syarat peraturan mesyuarat. Syarat-syarat yang dibacakan oleh Yang Dipertua tadi ialah sekurang-kurangnya 1 hari. Baik, apa definisi 1 hari? Mengapa speaker yang sama, bukan soal batang tubuh tapi kerusi yang sama, buat 2 definisi dalam tempoh setengah jam? Sebentar tadi definisinya tempoh itu mesti rujuk kepada waktu, jam berapa, minit berapa dan saat berapa. Kerana itu terkena kepada padang serai. Tetapi bila kena kepada arau yang tak berani bawa usul, serah kepada batang sadung. Saya tahu apa permainan di belakang Datuk Yang Dipertua. Mengapa arau tak berani bawa usul ini dan hukum batang sadung untuk bawa usul ini? Itu tak masuk Mengapa peraturan. tidak? Baik. Mengapa tidak Datuk Yang Dipertua tentukan juga waktu bila usul ini diletak atas meja? Kalau usul ini diletakkan jam 6 petang, tidak sah dibawa dan dibahaskan sekarang pada pukul 11.50 malam. 56 petang pagi. Maknanya kerusi yang sama guna 2 peraturan mesyuarat.
untuk Pakatan Rakyat lain, untuk UMNO lain. Di mana keadilan? Jadi bila Padang Serai mengeluarkan kata-kata bahawa yang di-Pertua bias, tidak adil, ada asasnya. Kerana ini yang terbukti hari ini, terbukti sekali lagi dalam setengah jam dua definisi yang berlainan. Baik. Sebab yang itu saya tegur. sebagai ucapan itu Hormat, yang itu cukup. Sebab itu saya tegur Kita perlu tadi, sentuh, ya. jangan set a new precedent. Okey, makasih. Ikut peraturan mesyuarat. Makasih Hormat. Kalau kerusi yang di-Pertua pun tidak hormat peraturan mesyuarat, bagaimana kami ahli dewan nak menerima peraturan mesyuarat? Baik. Maka sebelum menteri bentangkan usul ini, tarik balik, sebab ini adalah usul yang haram, yang tidak memenuhi syarat-syarat peraturan mesyuarat. Tak ada, tidak disebut peraturan mesyuarat mana. Saya minta Batang Sadong bangun, tarik balik, bentang semula usul yang baru yang memenuhi peraturan mesyuarat. Kalau tidak boleh, kami tidak benarkan, dan speaker bertanggungjawab membenarkan usul yang haram dibacakan dalam dewan ini. Saya minta ruling. Yang lain dia memang cukuplah. Peraturan mesyuarat. Dalam kes sama ini, sebenarnya Tuan Ketua, usul ini ada menyalahkan peraturan mesyuarat atas 3 sebab. Pertama, bukan sahaja tidak ada 1 hari, 1 day's notice, tidak memenuhi. Yang kedua, bahawa public interest requires a motion be debated as soon as possible. Apa public interest dalam perkara ini? Public interest bahawa memerlukan usul semacam ini dirujuk kepada Committee of Privileges supaya satu siasatan diadakan, satu proses yang due process diadakan. Itu public interest. Dan ketiga, ada conflict of interest oleh kerana yang di-Pertua yang memberi keizinan ada terlibat dalam perkara ini. Bagaimana yang di-Pertua boleh memberi keizinan untuk usul ini dikemukakan? Sebab itu 3 sebab kenapa usul ini melanggar peraturan mesyuarat dan menjadikan parlimen ini laughing stock. Kenapa kita mahu menjadi laughing stock? Baik. Adakah oleh kerana UMNO BN begitu desperate? Adakah kita tidak mahu buat apa tuduhan-tuduhan bahawa pengerusi, speaker, deputy speaker mereka boneka kepada kerajaan pemerintah? Kita mahu buat tuduhan semacam itu, tetapi kita menggil due process. Saya harap yang Prof. Menteri bersetujui kalau mau meneruskan perkara ini, merujukkan kepada Committee of Privileges supaya satu siasatan adil diadakan. Terima kasih. Okey, peraturan mesyuarat. Yang lain dia Hormat. Peraturan mesyuarat. Baik. Okey. Saya bagi Sepang pendek ya. Terima kasih. Tadi speaker minta tolong jangan kacau Ya, teruskan Datuk Speaker, saya ingin menyatakan bahawa saya minta tolonglah, jangan ganggu. Saya minta pertamanya, kalau kita lihat oleh kerana motion ini dibawa tidak dinyatakan peraturan. Jadi Datuk Speaker mengatakan kita boleh bawa 273. Seperti mana dia kata dalam patah tadi, saya menyatakan bahawa bukan saja 273 perlu dipatuhi, tetapi peraturan 14 sendiri, 14H, sebab 14H mengatakan permintaan hendak menangguhkan majlis mesyuarat kerana perkara berkepentingan kepada orang ramai yang berkendak disegerakan. Ini adalah peraturan kita bermesyuarat. Jadi kalau berdasarkan 14H ini dan dilihat kepada pembentukan usul ini, tidak ada dinyatakan dalam usul ini kenapakah perkara ini berkepentingan ramai. Yang pertama. Yang keduanya tidak juga dinyatakan kenapa ia perlu dikendak bersegerakan. Jadi kedua-dua elemen ini adalah elemen yang penting bagi satu usul. Jadi peraturan mesyuarat ini telah dilanggar oleh menteri yang buat usul. Dan yang ketiganya, perkataan 273 adalah jelas tuan yang di-Pertua. Mana oleh kerana tuan yang Pertua sebagai subjek matter dalam kes ini, bagaimanakah motion dibawa kepada beliau? Jadi ini adalah satu konflik interest yang jelas. Jadi berdasarkan ini, dia bukan saja haram, dia lebih-lebih lagi teruk daripada haram lagi. Sama usul cukuplah. Sama usul. Yang Hormat. Yang Hormat cukup Yang Hormat. Yang lain dengar. Saya ulang lagi balik. Kita menerima surat daripada kerajaan untuk membawa usul ini di bawah peraturan 27.3. That is clear.
kerajaan, dia tak perlu bagi kepada ahli parlimen, dia bagi kepada speaker. Kerajaan bagi kepada speaker. Kemudian dibawa usul. Jadi soal usul ini, usul mana? Dibawa peraturan 23. Mesti dimasukkan dalam usul yang diedarkan kepada ahli. Saya bercakap sekarang. Ya. Okey, isu kedua. Jadi isu kedua, kenapa tidak? Oh, dia kata usul daripada Gombak, kritikan daripada Gombak. Maknanya kenapa usul ini didahulukan? Usul ini adalah usul kerajaan. Jika ahli mengumpulkan usul, dia perlu patuh kepada kehendak berapa hari daripada ahli? 14 hari. Jika kerajaan boleh 7 hari, tapi jika difikirkan oleh speaker, ianya perlu disegerakan, ianya cuma perlu memenuhi 1 hari. Jadi soal kenapa usul ini didahulukan, disegerakan, memenuhi peraturan 27.3. Apa itu usul 1 hari? kerajaan. Apa itu 1 hari? Tak ada. Dalam peraturan 20, jangan tak boleh berbahas macam ni. Dalam peraturan 27.3, Muhammad duduklah. Apa definisi 1 hari? Tunggu Yang Muhammad. Dalam peraturan 23 dia kata jika yang dipertua puas hati, dia tak ada sebut pun yang dipertua harus mengemukakan sebab-sebab dia perlu disegerakan kepada ahli parlimen dalam dewan. Tak ada pun. Jika yang dipertua berpuas hati, maknanya sekarang ini yang dipertua berpuas hati, usul ini cuma boleh dikemukakan dalam notis 1 hari mengikut peraturan mesyuarat 27.3. You cannot talk when I talk. Please. Saya setuju. Cuma saya address isu yang dikemukakan oleh Muhammad 3 yang Muhammad tadi. Duduklah Yang Muhammad. Habiskan dahulu. Saya nak sambung. Kenapa tak suka dengar jawapan ni? Dengar jawapan. Ada pertanyaan, ada jawapan. Tolong. Saya nak habiskan dulu Yang Muhammad. Saya habiskan dulu. Sebentar Yang Muhammad. Tak perlu. Maknanya soal kenapa isu ini disegerakan? Ianya memenuhi 27.3. Yang dipertua berpuas hati memenuhi perkara 27.3. Okey, soal conflict of interest does not arise at all. Sebab itu speaker tidak di sini. Yang putuskan usul itu adalah ahli-ahli yang berhormat dalam dewan. Conflict of interest apabila memberi keizinan, bukan sekarang apabila tidak beri keizinan. Conflict of interest kalau dipertua tak berbangkit pun conflict of interest. He still the speaker. Tapi tuan dipertua conflict of interest untuk memberi keizinan. Mereka jawab. Cukuplah Yang Muhammad. Kita ada, ini bukan kes yang pertama. Bukan kes pertama. Kes yang lalu pun ada. Kita ada presiden. We use the same peruntukan peraturan mesyuarat. It's the same. Kata dipertua. Cukuplah Yang Faedah Muhammad. orang ramai. Faedah orang ramai. Satu usul mustahak dibahaskan. Ini berarti bahawa menteri yang berkenaan ada memberi sebab. Apa sebab itu? Apa public interest that requires immediate debate? Ini peraturan surat mana ni? Dia tidak perlu untuk dibahas. Sekarang surat mana ni? Dewan yang mulia. Cukup Dewan Muhammad. supreme, more supreme than speaker. We want to know. We have the right to know. Ini pasal kami pun punya suara. Dewan siapa yang membenarkan usul di bawah? Yang Muhammad, di hadapan itu sebentar Yang Muhammad. Di hadapan saya sekarang ini, adalah isu sama ada usul ini memenuhi syarat peraturan mesyuarat atau tidak. Saya putuskan ianya memenuhi peraturan mesyuarat 27.3. Kita ada lagi oleh tuan speaker. Speaker teruskan. Dah cukup Yang Muhammad, perlu. Tuan speaker bukan yang buat keputusan. How can you make a decision? Ada manisnya ruling yang dibuat oleh Tuan Speaker. Ruling yang dibuat itu kena dibuat. Ruling apa? Ruling mengatakan cara yang dibawa ke hari mesti keluar daripada yang ruling itu jika tidak puas hati buat usul. Tidak puas hati buat usul. Yang ruling jam 11.30, 11.20, 11.25 buat usul. Tan Sri dah kata tadi buat usul. ruling sudah dibuat oleh Speaker. Buat usul. Oleh Speaker patut. Jangan lambatkan. Di bawah 27. No. Saya minta Yang Muhammad Menteri untuk bacakan. Jangan halang pembacaan usul. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tak ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukuplah. Saya ini mengemukakan usul bahawa ketawa juga kalau kita tidak ikut peraturan mesyuarat, yaitu bahawa pada Selasa Yang Menteri bawa usul bahwa pada Selasa 12 November 2013 jangan ganggu yang berhormat Insiden telah mengeluarkan suatu kenyataan semasa sidang media di lobi Parlimen yang telah disiarkan dalam beberapa media. Dewan Dewan Rakyat kerana menolak usul yang berhormat ini cuma mengganggu masyarakat pada 12 November 2013. Tuduhan itu menyatakan Dewan Rakyat memberikan yaitu fakta yang tidak benar dan yang berhormat tuduhan bahawa Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat adalah speaker yang tuduhan penghinaan kepada Tuan Yang Dipertua yang menjalankan tugas sebagai pengurusi Dewan kurang ajar dengan ini peraturan terkait dan Dewan Rakyat. Maka Islam persetujui bahawa ahli parlimen selama 6 bulan dari keputusan usul ini diluluskan. Tuan Yang Dipertua yang tersebut tadi merupakan usul saya yang mana penjelasan mengapa usul tersebut dibuat adalah seperti berikut. Pada 12 November 2013 selepas sesi soal jawab lisan yang Paling Serai telah bangun untuk menggunakan usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 berkenaan isu untuk sebuah rumah ibadat dapur kuil. Berdasarkan kepada rekod penyataan rasmi bertarikh 12 November 2013 adalah jelas bahawa Tan Sri Yang Dipertua Dewan Rakyat telah memberikan alasan mengapa usul Yang Berhormat Padang Serai cari usul buat usul ini cuma usaha untuk menggagalkan bacaan usul. Tuan Yang Dipertua berdasarkan kepada rekod penyataan rasmi pada tarikh yang sama Yang Berhormat Padang Serai telah diarahkan keluar daripada majlis mesyuarat oleh Tuan Ini semua alasan Yang Berhormat Padang Serai tidak menggunakan Tuan Yang Dipertua supaya duduk. Seterusnya setelah itu Yang Berhormat Padang Serai telah memberikan kenyataan semasa sidang media di lobi Parlimen yang mana kenyataan tersebut telah disiarkan dalam beberapa media. Usul sudah dibaca oleh Yang Berhormat Padang Serai telah menyatakan bahawa Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat telah menggunakan fakta yang palsu and otherwise, iaitu dalam bahasa mudah Tuan Yang Dipertua dinyatakan telah membuat satu kenyataan yang tidak benar di dalam Dewan ini. Seterusnya Yang Berhormat Padang Serai juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat adalah speaker yang bias yang bermaksud bahawa Tuan Yang Dipertua adalah seorang yang bersalah. Kenyataan ini yang dibuat oleh Yang Berhormat Padang Serai merupakan tuduhan yang serius kepada Tuan Yang Dipertua Dewan atau dengan izin a serious allegation to the chair of the presiding officer. kalau membaca berdasarkan kepada peraturan dan berdasarkan kepada rekod rasmi Dewan ini telah dalam perbahasan tuduhan tidak bertanggung jawab
kerana membuat kenyataan dalam akhbar yang menghina yang di-Pertua Dewan. Oleh yang demikian, tindakan sebegini pernah diambil bagi memelihara keutuhan dan prestij Dewan yang mulia ini. Akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, tuduhan yang sebegini perlulah diambil tindakan pembetulan atau dengan izin corrective measures, iaitu dengan mengenakan penalti atas tindakan membuat tuduhan yang sedemikian rupa. Penalti 6 bulan yang dikemukakan adalah berbentuk pembetulan, iaitu diharap Yang Berhormat Padang Serai dan semua ahli Dewan Rakyat akan lebih berhemah di masa hadapan sebelum membuat sebarang kenyataan berhubung urusan Dewan Rakyat ini. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Menyokong. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Ya. Ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Hormat, inilah yang jelas sekali melanggar peraturan mesyuarat. Satisfy. Duduk. Ya. Saya dah jelaskan. Masalah Yang Hormat anda terima penjelasan. All the issue raised saya dah perjelaskan. You choose not to accept the issue. Dari usul dan penjelasan yang tak boleh diterima akal. Yang itu isu berbeza. Itu isu berbeza Yang Hormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, masa sekarang adalah usul ini, usul yang menteri. Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Yang Hormat, saya akan panggil 3 pembahas daripada kerajaan, 3 pembahas daripada pembangkang. 10 minit seorang, selepas itu menteri menjawab. Tuan Speaker, mana ada ruling? Tak ada ruling. Tak perlu bahas boleh. Ini usul baik. Baik. Tak perlu bahas. Terima kasih. Sebentar, Rembat. Ini ada pihak yang Tak nak bahas. Kalau saya berhujah, Tak nak bahas, okey. berdiri macam ni. Diam, Rembat. Diam, Yang Hormat. Duduk. Azam bersidang. Azam bersidang. Dengar saya baik-baik. Baik, sebentar Yang Hormat. Bawa saya. Sebentar, kita batalkan. Saya akan ambil peraturan mesyuarat daripada Gombak jika semua duduk. Kalau tak, kita tak ambil peraturan mesyuarat. Saya minta semua duduk. Okey. Duduk. Apa pekik sana? Siapa yang memekik? Kita ada peraturan mesyuarat. Yang ini yang bukan Zimbabwe, begini macam Zimbabwe dah ni. Gombak. Yang lain duduk, Gombak. Okey. Yang berucap sekarang kena batangan, ada poin of order daripada Gombak. Ya, sila Yang Berhormat Gombak. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ada 3 perkara yang nak saya kemukakan dalam peraturan mesyuarat. Pertama, 27/3. Untuk Tuan Yang di-Pertua berpuas hati dengan keputusan dan tafsiran yang dibuat, ianya mestilah memenuhi beberapa syarat termasuk kepentingan orang ramai. Dalam hal ini, beliau membuat keputusan kerana ada konflik of interest, kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan awam dan kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Apa ya? Okey. Itu yang pertama. Ringkaskan Ahmad, bekas isunya diulang-ulang dah. Ulang lagi balik sekali ya. Yang pertama, maksud saya ialah keputusan yang dibuat oleh untuk membenarkan usul yang dibawa bukan berdasarkan kepentingan awam, tetapi kepentingan peribadi speaker, dan ianya didahulukan daripada usul-usul yang lain. Baik. Cukuplah. Kalau sebelum ini Padang Serai bawa satu usul bagi kepentingan orang-orang India, usul itu ditolak sebulat
dengan mudah. Bila bawa bagi kepentingan rakyat, speaker tolak. Bila bawa ada usul kerajaan yang memenuhi cita rasa dan kehendak dan kepentingan dirinya sendiri, ianya didahulukan. Saya minta perkara ini mesti diperjelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal berpuas hati mesti memenuhi syarat 1 hari sekurang-kurang. Yang saya nak tekankan di sini ialah bagaimana orang yang sama, kerusi yang sama buat 2 definisi yang berlainan. Hari yang sama, dalam tempoh 30 minit dia boleh buat 2 definisi. Jadi ini yang disebut kong kali kong. Baik, cukuplah Yang Amat. Yang Amat dah berucap ni, ini berucap namanya Yang Amat. Point of order. Point of order. I take you on point of order. Point of order saya begitu. Tak payah berucap. Saya nak bertanya, minta penjelasan daripada Datuk Yang di-Pertua. Bagaimana perkara ini boleh dibenarkan? Baik, cukuplah dulu. Nanti dulu. Nantilah. Ada lagi 1, ada 3. Ada. Cukuplah Yang Amat. Satu lagi peraturan mesyuarat 99. Ya. Kami bercadang nak gantung speaker. Ya, saya bukan hari ini bawa usul. Untuk bersuruh, bukan hari untuk ini. Sokong. Tak ada macam ni. Mana peraturan mesyuarat gantung speaker macam ni? Gantung speaker. Gantung Apa ni? Ini tak perlu usul. Ini tak perlu usul. Baik, cukup duduk. Point of order duduk. Ya. Tak ada macam ni. Kita bukan JKKK. Jangan buat macam ni. Duduk. Jadi Tuan Speaker. Baik. Standard JKKK ya. Aisyuk. Okey, saya sekali ada lagi 3 tekan bahawa peraturan JKK penuh saya 3 perkara saya minta penjelasan dan ruling daripada Datuk Yang-di-Pertua. Nak jadi menteri boleh saya support. Point of order. Ya. Terima kasih Speaker. Saya pun cakap point of order. Saya nak baca point of order 274. 274. Gombak kena dengar lah sini. Jangan dia bising lepas ni. Dengar saya cakap. Gombak dengar dulu. Okey, 274. Dengar saya cakap. Tadi yang berhormat cakap kita diam. Hormatlah sikit tadi yang berhormat cakap kita semua diam. Diamlah. Yang Amat. 274. Semua pemberitahu sekiranya dapat hendak dicap di sekretariat baca dulu, dengar dulu, atau ditaip dan dihantar kepada ahli-ahli tidak lewat daripada hari sebelum hari persidangan mesyuarat yang hendak dibawa perkara-perkara yang telah dikeluarkan pemberitahu itu. Sekarang ni kita dah beritahu sehari sebelum. Cukup Yang Amat. Ini dalam 4. Jadi bermakna apa yang usul ini ialah mengikut peraturan daripada 274 definisi. 1 hari tadi mesti dibaca berkali dengan 274. Yang kedua, ia bermakna Gombak telah jam dengan sama ada dia kepentingan awam atau tidak, kita tunggu perbahasan. Ini bahas pun belum lagi terus membawa ke conclusion kata tidak ada kepentingan awam. Kita kena bahas dulu. Saya katakan sekali lagi Yang Muhammad. Kalau ada usul, kalau ada usul ini maruah kepada speaker. Dan dia mabekkan juga negara luar. Negara luar ini institusi parlimen. Ini lebih penting daripada segala-galanya. Ya. Terima kasih Yang Muhammad. Kita hormat kepada speaker. Inilah jadi macam ini. Terima kasih Yang Muhammad. Jadi lompat-lompat macam sirkus. Terima kasih Yang Muhammad. Hormatlah. Yang Muhammad, saya tegaskan lagi untuk kesekian kalinya. Yang Muhammad, tak hormat langsung. Peraturan usul ini Yang Muhammad, nak dengar kata? Okey, peraturan mesyuarat tadi, dengarlah. Saya katakan lagi, peraturan mesyuarat ini memenuhi syarat peruntukan peraturan 23. Yang Muhammad, kenapa tak suka ini? Bila saya katakan memenuhi syarat, Yang Muhammad tak suka. Duduk Yang Muhammad. Sebentar Yang Muhammad, saya belum habis. Duduk. Soal perlu disegerakan bagi pihak orang ramai Yang Muhammad. Kita ahli parlimen. Ya, orang ramai. Definisi orang ramai. Kita ahli parlimen. Soal yang melibatkan speaker, bukan Tan Sri Pendekar. Speaker, the speaker of the house, the institution. Apakah itu bukan melibatkan kepentingan awam? Integrity speaker. Habis kuil orang India bukan kepentingan orang ramai. You are out of order. Sit down.
Integriti speaker yang dikejam sedemikian rupa, bukankah itu kepentingan ramai? Kita belum ada Bukankah itu kita sebagai ahli parlimen harus perlihatkan bahwa speaker the institution of this parliament harus kita pertahankan. Sebab tu usul yang dibawa oleh menteri di bawah 273 yang dikemukakan oleh kerajaan melalui seorang menteri diluluskan untuk dibahas pagi ini dan memenuhi syarat 273. No more question on this, please. Yang dipetua minta penjelasan. Terima kasih. Tak boleh. We have to fulfill. Yang Muhammad cuma nak ingin melengahkan perbahasan. Speaker dihina atau tidak belum lagi kena pasti. Hantar keluar. Mana peruntukan mesyuarat yang perlu kita perjelaskan, baca surat. Don't do that. Okey, gantung straight. Don't do that. Orang itu bukan dituju pada institusi. Jangan lengahkan. Saya minta Yang Muhammad, kalau nak berucap selepas ni 10 minit seorang, 3 wakil daripada Yang Muhammad. Bukan kita tangan teruskan. Institusi daripada kerajaan. Teguran itu bukan dituju pada institusi. Teguran itu dituju pada pribadi speaker, bukan pada institusi. So saya ada bagi banyak masa kepada Muhammad dan peluang untuk membahas. Apa bukan hujah? Speaker, saya minta penjelasan satu lagi. Cukuplah. Yang Muhammad, kalau tidak minat membahas perkara ini, mana tidak, saya minta Yang Muhammad diam. Diamlah Yang Muhammad. Kalau tak minat membahas, kalau tidak ingin melibatkan diri dalam pembahasan, Yang Muhammad boleh diamlah, diam. Apa ni? Apa adakah itu yang benar? Ya. Tuan Speaker, Ya, mana Tuan Speaker, saya nak penjelasan. speaker yang buat Tuan Speaker, saya tulis nak surat penjelasan. kepada menteri, panggil menteri Tuan Speaker, saya nak penjelasan. bagi rehat. Yang Muhammad diam, Yang Muhammad. Lenggong, diam. Saya nak Mencelah. ambil soal dari segi yang betul, soal dari segi peraturan mesyuarat, soal kepentingan awam. Apabila parlimen ini disebutkan oleh Padang Serai sebagai Robert Mugabe Parlimen, saya tak terasa ke? Ini disebut. Jadi sebab itu, Tuan Dipertua, ini bukan soal tuduhan kritikan kepada speaker, tetapi tuduhan dan kritikan kepada parlimen. Tetapi perlu memenuhi peraturan mesyuarat. Tapi itu tak ada penjelasan. Bukan satu penjelasan peraturan mesyuarat. usul. Saya cuma Yang Muhammad, jika Yang Muhammad tidak minat untuk membahas, saya akan kemukakan usul untuk diputuskan. Saya ingin tahu sama ada Yang Muhammad minat untuk membahas isu ini. Tak payah duduk. When the speaker speaks, you all sit down. Kalau tidak ada minat untuk membahas, kita akan buat keputusan dan saya akan kemukakan kepada majlis. Tuan Speaker, saya nak penjelasan terlebih dahulu. Tuan Speaker, saya perlukan penjelasan. Tuan Speaker, penjelasan. Tak minat bahas, saya akan kemukakan. Tuan Speaker, penjelasan. Boleh tak ada keraguan? Satu speaker, penjelasan. Soal Yang Muhammad, soal dia saya dah banyak kali katakan. Perkara yang diperuntukkan dalam peraturan mesyuarat, speaker berpuas hati, saya katakan bahwa speaker berpuas hati Yang Muhammad tak terima. Soal dia sekarang, Yang Muhammad tak terima penjelasan yang dibuat oleh speaker. Itu saja. Jadi saya Muhammad, kerana tidak ada yang minat. Tuan Speaker, tidak ada minat. Boleh kata apa peringkat satu saja. Bagi yang berhormat menteri cakap tiada seorang pun dengar. Tuan Puan dengar. Saya orang pun tak dengar. Boleh dengar. You choose. Tuan Speaker, saya perlukan penjelasan. Speaker kasih tiada orang tahu apa Tuan Speaker, Amira hantarkan sikit. Tuan Speaker, saya perlukan penjelasan. Dah lama saya minta. Terus 10 minit saya minta penjelasan. Robert Mugabe Parlimen bukan. Usul tiada tahu siapa. Apa peringkat berkuasa. Janganlah. Menteri dah baca usul. Tiada orang dengar. Kalian yang Muhammad memilih untuk tidak mendengar usul. Kita mau tahu walaupun itu melanggar peraturan mesyuarat. Tahu apa yang Perdana Menteri cakap? Apa sebab dia beri? Apa hujah-hujah?
orang tahu. Tuan Speaker, saya masih berdiri untuk penjelasan. Kerana tidak ada ingin Bukan, mendengar. dia mau tahu. Tidak ada ingin mendengar. Kelapasan kalau kita mau Dan tidak ada yang berminat untuk membahas. Sebenarnya apa yang Perdana Menteri cakap? Kita akan putuskan. Saya rasa Ya, kita kita semua putuskan. dah tahu apa usulnya. Kalau tak ada minat nak bahas, Kita putuskan. kita putuskan. Ya. Tuan Speaker, saya Tuan perlukan Speaker. penjelasan sebelum Tuan dibahas. Speaker. Saya perlukan penjelasan. Saya akan kemukakan untuk diputuskan usul ini ni. bukan soal Tuan kita Speaker, tahu saya tak perlu tahu. penjelasan. Sudah lama saya Tetapi berdiri berbahasa. mengikut tidak sekejap je. Saya ingat saya tak ada Bukan laluan sekejap. apa orang seperti ini. Kita putuskan. Datuk Speaker. Kita bacakan duduk. Tak tahu bila berhenti. Tak saudara berhenti. Datuk. Saya ada penjelasan Baik. perlukan sekarang. Datuk Yang Bertua. tak minat nak berbahas, Datuk Bertua. kita buat keputusan. Datuk Bertua. Jangan buat masa dia. Baik. Kalau tak minat, keluar. Kita buat keputusan. Kita buat keputusan. 10 minit, dapat 15 minit. Saya perlukan penjelasan. Kita putuskan Yang Hormat. Kita putuskan. Datuk Yang Bertua. Speaker, saya perlukan penjelasan. Baik, kita putuskan. Saya perlukan penjelasan. Speaker, saya perlukan penjelasan. Saya masih bercakap dengan Speaker. Cukuplah. Yang Hormat. Yang Hormat. Yang Hormat. Menteri pun tak dapat. Yang Hormat. Tidak tangan. Ada udang. Pergi buat terima sendiri lah. Buat Bisnes. Duduk. Tidak, Speaker. Tunggu masa tak nak bahas. Yang berhormat, Tuan Speaker. Tuan Speaker telah gagal. Yang di-Pertua, Yang Hormat, saya cadangkan tangguh. Yang di-Pertua, kita tangguh, Duduk Yang Hormat. kita berbincang. Speaker, saya masih menunggu penjelasan. Yang di-Pertua, Kita putuskan. Tak apalah, Ini kita dalam putuskan. keadaan macam ni. Kita bincang Saya mengambil cadangan daripada Yang Berhormat Kinabatangan dan Tanjung Karang dan juga Yang Berhormat Johor Bahru. Kita putuskan usul ini. Alih-alih Yang Berhormat sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk putuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri di bawah perkara 1 hendaklah disetujukan. Alih-alih yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Ya mak, yang setisah. di-Pertua. Next. Tahniah pada Serai. Yang di-Pertua. Betul. Robert Mugabe. Yang di-Pertua. Ucap tahniah pada Serai. Boleh rehat. Tak boleh. Speaker bias. Sangat. Speaker bias. Standing order. Yang di-Pertua. Pada Serai. Keluar. Nak bola bagi. Keluar. Seorang bangun. Pada Serai. Keluar. Pada Serai. Keluar. Yang di-Pertua. Baik Yang Berhormat. Berhormat. Yang Berhormat. Saya menyatakan permohonan untuk belah bagi. Siapa yang mohon untuk belah bagi? Okey, belah bagi. Ada Standing order dulu. Standing order. belah bagi. Boleh. Okey, sokong. Standing order. Standing order. Tak boleh. Tak ada keputusan. Speaker Baik, bias. bila. Speaker bias. Yang di-Pertua. Tak ada memohon belah bagi. Yang di-Pertua. Saya kata dalam Dewan. Speaker bias. Alah, keluar. Ya, situ sah. Yang di-Pertua. Yang belah bagi. Dalam Dewan kata speaker bias. Tak boleh. Tuan Yang-Pertua. Tak ada. Kita Speaker. Dalam Dewan saya kata Tuan Speaker adalah Saya katakan belah bagi. Kita sokong belah bagi. Apa dia? Locek. Yang Berhormat. Bagi itu. Saya cadangkan untuk belah bagi. Belah bagi. Baik. Locek. Siapa mohon belah bagi? Belah bagi. Yang maju baru. Belah bagi. Saya
Okey, Yang Mohd Tanjung Karang. Baik, duduk Yang Mohd. Kalian Yang Mohd. Oleh kerana 15 orang bangun untuk meminta di bala bahagian. Tanjung Karang. Maka untuk peraturan 464 saya memerintah supaya satu bala bahagian diadakan sekarang. Loceng. Ya, loceng. Oni. Siapa takut? Siapa yang takut? Okay lah. We have President already, Rutri. Keluar ke sana. Speaker, panggil sama ni. Nama undi. No voting. Taruh. Speaker Ada Yang Mohd yang menjadi penghitung. Sila ambil tempat masing-masing dan jalankan tugasnya. Baiklah Yang Mohd. Kalian Yang Mohd yang menjadi penghitung undi, sila ambil tempat masing-masing di depan blok Yang Mohd. Dan kemudian dijalankan sekarang. Keadilan speaker ini tak dibenarkan bela diri. Orang yang dituduh tak dibenar bela diri. Fakta tuduhan tak terbukti. Betul tak betul? Proses apa ni? Robert Mugabe punya parlimen terbukti. Apa dia? Ya, jawab khusus. Tak kiamat. Kalau kiamat kita tak duduk sini dah. Wah. Tapi tak betul lah ni. Proses dia tak betul. Yang potong itu main bulldoze je. Main bulldoze je. Yang Mohd. Tuan Speaker, ini yang tiga. Tak perlulah buang sampah dalam dewan Yang Mohd. We are for the green. Elok macam tu Yang Mohd. Tak payah buang sampah. Usul haram. Sejarah pelaksana minta belah bagi hari ni. Dia orang dah lulus, lepas tu dia orang minta belah bagi. Kacun punya. Speaker bias. Datuk Dipertua. Ni peraturan mana? Dia dah mana? setuju dengan usul. Dia minta belah bagi pula. Dia tak percaya. Orang yang dituduh tak dibenarkan bela diri. Ni Robert Mugabe punya parlimen. Terbukti Datuk Dipertua. Ini tu peraturan mana? Peraturan mana? Apa bangkai ingat ni 505 punya demonstrasi kan? Ini problem. Kalau parti tu buat tepi jalan, inilah problem dia. Buat macam tepi jalan. There's no problem. Tuan Speaker, dengar tak dengar Tuan Speaker?
Tuan Speaker dengar tak dengar? Rumah ibadat orang India tak jadi isu orang ramai ke Speaker? Rumah orang isu orang ramai ke Tuan Speaker? Mengapa Tuan Speaker bias terhadap orang India? Jawapan dulu. MIC tak ada. MIC tak payah jawapan lah. Tanjung Karang isu Selangor pergi Dewan Selangor. Tanjung Karang isu Selangor pergi Selangor. Ini parlimen. Ini parlimen. Ini parlimen. Ini parlimen. Tanjung Karang datang masuk parlimen. Tanjung Karang datang masuk parlimen. Sudah kapal betul. Bacok mau tolong, bacok sokong, bacok sokong. Saya bercakap dengan Tuan Speaker, saya tak nak lawan. Sudah kuil sivil. Tak tahu dari mana Kuil datang. sivil kat Selangor tu nak diruntuh. Pergi lawan lah. Tuan Speaker dengar tak dengar? Dekat Sepang. Sekarang dekat Sepang. Tuan Speaker dengar tak dengar? Pergi lawan lah. Apa ni? Pergi lawan. Mau undi bawah. Dua bersetuju, yang lain tu tak ada maklumat. Baik, duduk Yang Hormat. Ada Yang Hormat, minta duduk Yang Hormat. Ada Yang Hormat. Keputusan bala bagi usul yang dibawa oleh Jabatan Perdana Menteri bersetuju 92 orang. Yang lain tidak mengundi. Kalian Yang Hormat, maka usul yang dibawa oleh Jabatan Perdana Menteri disetujukan. Ya, Setiausaha. Saya terang Dewan ditangguhkan. Shame on you, MIC. Tangguh. Pertanyaan. Tak apa, kita boleh tangguh. Tangguh Dewan. Tangguh 10 minit. 10 minit tangguh. Tangguh 10 minit. Proses apa ni, Speaker? Tangguh Dewan 10 minit. Yang dituduh tak dibenarkan bela diri. Tangguh 10 minit. Peraturan mesyuarat. Apa punya proses ni? Tak apa. Tangguh 10 minit. Keluar apa? Buat malu je. Keluar tangguh 10 minit. Robert Selamat. Parlimen Robert Mugabe. Dalam jumpa. Ya, Setiausaha. Habis Yang Hormat.